hak. Okey. So sebab tu kita tak boleh biarkan dia begitu. So kita kena ada di situ, kita jadi moderator dia. Kita arahkan dia agar perbincangan tu lebih cantik, terbuka, masing-masing boleh beri pendapat, boleh beri pandangan. Mana yang patut dipuji, kita puji. Oh, saya seronoklah dengar apa yang puan kita tadi. Boleh puan kongsikan lebih lanjut tak? Apakah tips yang puan amalkan? So dia akan kongsi, dia balik pada diri dia balik. Dia tak akan pergi ke, dia tak akan ceritakan orang lain. Tapi kalau kita gagal kawal, dia akan pergi tak tentu Allah. Tak ada masalah. Memang kita tak benarkan. Hatta kaunseling itu sendiri pun ada orang pertikaikan. Bukan kata kaunseling syar'i. Kaunseling itu sendiri pun ada orang kata membuka aib orang. Membuka aib orang apabila tindakan kaunselor itu keterlaluan. Oh, puan kata puan pernah ada 2 gol cuba ceritakan macam mana keadaan. Oh, jangan begitu. Itu tak betul. Etika bersalah. Ya tak? Mana yang mengaibkan tu kita tak nak cerita. Tapi kalau dia cerita, oh saya masih mengalami itu, okey, kita diam saja. Kita diam. Kita tak jangan beri dorongan minima. Itu dorongan minima nanti. Oh, dia kata, oh, dia betul mau aku cerita begini. Hanya gitu. So ada nanti kuasa kemahiran nanti ada akan cerita. Okey. So ada benda yang kita boleh skip. Ya, bila agak-agak sensitif macam tu. Memang kita tak boleh buka rahsia manusia. Jangan diteroka. Yang dia tu nak cerita tu kita dengar. Tu dia nak cerita. Tapi apabila mengaibkan orang lain, cepat-cepat kita potong dia. Macam mana kita nak potong? Tu kemahiran kita. Ya. Oh, kalau tak silap dengar tadi puan ada sebut. Yang mana ya? Dia dah lupa dah. Kan? Boleh tak ulang balik cerita tadi? Oh, dia pun sebenarnya masa tu ialah kami bercuti. Kan? Akan tukar tajuk. Ya. Dia jangan panjang-panjang. Sesinya 45 minit je maksimum. Lagi pendek lagi bagus. Tapi jangan 15 minit je. Assalamualaikum. Masa dah habis kan? Terima kasih cik. Oh dah gitu. Belum mula mukadimah, belum pandai enjin lagi. Dia dah tutup dah. Encik macam mana ni cik? Saya banyak cerita ni. Ya tak? Boleh tak kita share minggu depan? Tak nak dia klien tak suka share gitu. Kalau ikut kita punya 45 minit. Okey. Itu maksima dia tu. Okey. Minima tu kita tak hadkan tapi dalam area 30 minit lah, setengah jam. Jangan pendek sangat. Jadi kira-kira maknanya klien tu dia dapat menyampaikan apa yang dia dirasai masa tu. 40 minit tu lama dah. Ya, tu sebab 5 minit tu intro. Mukadimah, nanti masa kemahiran dia akan cerita. Ta'aruf tu penting tu. Ta'aruf itulah penyebab kepada dia boleh bercerita ataupun tak bercerita. Kalau ta'aruf tadi kita gagal, kita tak dapat jentik hati dia untuk dia percaya dengan kita, belief tu, ya, trust tu, dia tak trust dengan kita. So macam mana kita korek pun dia kata tak boleh cerita lah. Dia sorok, tak boleh cerita lah. Dia akan bawa cerita lain. Tu 5 minit pertama ta'aruf. Ya. Termasuklah kontrak tadi apa semua tadi adalah 5 minit pertama. Kalau panjang-panjang tak tu sebab satu hari tu biasanya dalam 3 orang je kalau yang profesional. Kita berbual. Saya dulu pernah satu hari 15 orang. Naik darah tinggi saya. Naik darah tinggi saya Filipino je apa benda Filipino kata. Lepas tu sepotong paling kuat pun 6 orang je. Dulu jawatan agama kan hari-hari ada. Itu yang malas nak minta klien tu. Kalau ada masalah kita buat tak dengar je. Kan? Ya, ada masalah tadi. Oh ya, nak dengar pula lagi. Lepas tu dia terjauh pula lama-lama dia tak pernah cerita. Dia hanya cerita. Jadi
Tu yang kena kemahiran tadi tu. Kemahiran menggulung, ya. Nanti kemahiran tu banyak. Kemahiran tu yang kita kena gunakan. Sebentar ya puan ya. Tadi saya dengar puan ada sebut 1, 2, 3. Antara suami, yang mana tadi yang puan rasa perlu kita tumpukan ya puan? Potong. Itu potong, cara potong. Ya tak? Dia cerita mengumpat suami dia apa semua tu kan. Oh sudah baik. Tadi puan ada sebut, boleh saya rumuskan ada 3 perkara. Itu rumusan awal. Boleh tak? Dalam 3 ni mana satu ya puan yang mungkin kita boleh bincangkan? Dia akan pergi tajuk dia je. Dia tak akan pergi tajuk lain. Ya, kemahiran mendengar betul, tapi bukan mendengar semata-mata mendengar. Oh, dengar. Saya dengar. Ya, kemahiran mendengar itu ada diselang-seli dengan kemahiran-kemahiran yang lain. Itu menunjukkan kita pendengar yang baik. Kita berbual dengan suami kita, abang, saya nak cerita ni bang, apa semua dah. Kita suka kita cakap aja suami kita. Macam abang ni ya ke tak ada. Tapi sesekali kata, bagus juga idea awak tu ya. Macam mana kita nak buat? Boleh tak awak pendekkan sikit dia punya tu? Tengok. Dia akan menambah daya tarikan perbincangan itu. Dia bukan semestinya kita dengar gitu tak. Memang betul pendengar yang baik, tapi bagaimana nak menjadi pendengar yang berkesan? Yang baik itu bagus, yang berkesan. Yang berkesan ni tak berapa ramai nak berkesan. Kan? Siap menyampuk. Aku boleh bercerita lagi. Konselor siap menyampuk aja. Itu pun terlebih juga. Ya tak? Dia sesekali saja. Maksudnya bila masuk bab yang itu, kita potong. Boleh. Mendengar tu kena ada kemahiran yang kita nak jadi pendengar yang berkesan. Diam itu pun ada waktu-waktunya. Kalau klien tu menangis, lama nak. Kita nak tunggu dia sampai habis nangis kan? Ya tak? Kita tak balik jabat garang kan? Kita kata, saya nampak puan begitu sedih sekali dengan apa yang diceritakan tadi ya. Bawa bersabar puan ya. Boleh kita teruskan puan? Tisu kena bagilah. Jaga kan? Dia akan teruskan balik. Yang bermodul lah macam mana saya? Maksud dia? Macam bidaran buat itu SO. Dia bermodul sampai 24 modul. Dan yang 8 lah B8, dan agama B. Dan 4 tu serah pada konseling. Itu dalam konseling punya tanggungjawab kita punya. Ya, bidaran ni lah. SO. So kita kena penuhi juga kan? Penuhi modul. Mana kita buat? Kita nanti Ustazah Imlah boleh anukan balik. Dari segi kontrak sama lah kita PR dengan dia. Kaedah sama. Bila dia tak benarkan kita tongkel dia punya apa? Dia punya kerahsiaan tu dia tak. Habis dia suruh kita buat apa? Terapkan modul yang digariskan oleh dia. Digariskan oleh dalam modul tu kandungan dia? Boleh terang. Macam saya sebut tadi lah. Sediakan pamphlet ataupun audio video. Selamat datang puan, terima kasih, sila duduk. Hari ini kita ada buat terapi rohani untuk mendengar zikir. Boleh bersama-sama tak pagi ni dengan saya? Boleh puan? Okey. Buka satu. Subhanallah walhamdulillah. Satu slot. Itu konseling ke apa? Boleh masuk dalam konseling. Bimbingan tu nasihat tu. Boleh masuk dalam konseling. Aktiviti. Memanglah. Itu kalau kita nak panggil konselor. Tapi di situ dah panggil konseling kan? Tak di Baka dia panggil apa? Kalau kami di yang agama ni kita tak panggil sebagai kaunselor lah. Dia panggil apa? Kita sebagai apa? Lihat pada tempat tu. Sebab macam sekolah, dia pun bukan konselor. Tapi dia panggil guru konseling. So saya tak boleh nak kata tu sebab memang dia dah letak nama tu untuk konseling, bagi guru dia konseling. Pakailah. Tapi kalau tempat kita tak ada, janganlah pakai. Itu salah lah. Guna apa? Penunjara? Yang mana sihat? Yang mana sihat? So dia boleh jadikan aktiviti. 2-3 orang pun kita boleh ajak. Hari ni kita nak buat terapi Quran berkelompok, membaca Al-Fatihah. Boleh tak? Boleh, tak masalah. Jadi macam
lebih kepada macam bimbingan lah tu kan. Ya, ya. Bimbingan. Sebab kalau ikutkan macam awal tu kan kita counselling tu kita nak dengar dulu masalah dia kan. Ini kami ni macam kalau yang program yang Ustaz sebut Y2S tu maknanya ada elemen psikologi, counselling konvensional ni dengan agama. So jadi 8 Pecah-pecah dia. So akhir ni 8 yang terakhir tu adalah dia serah pada agama untuk habiskan 8 modul agama. Contohnya modul hubungan dengan Tuhan, Al-Quran, solat dan sebagainya lah. Jadi kita tidak diminta untuk joget, tak payah tahu masalah dia yang kat awal kan. Lagi jimat. Tapi kemahiran kaunseling kita dah ada. Kalau khusus ni kita dah ada. So kita boleh buat. Cuma kalau itu saja amanahnya, kita boleh buat dalam konteks nanti kita akan ada nanti ilaj, zikir, terapi zikir, terapi doa, terapi selawat. Itu kita boleh buat dalam bentuk individu atau kelompok. Masukkan dalam aktiviti. Boleh? Tapi ada juga yang tidak melalui program itu essay yang direct itu tersebut, itu ada jugalah. Maknanya yang kita perlu dengar masalah dia, kemudian itulah yang kita kemarin kena ada semua lah kan. So maknanya dalam khusus ni kita dah ada. So combinekan saja. Mana yang sesuai untuk kaunseling, guna kaedah tu. Mana yang sesuai untuk yang ni, sesuaikan. Tapi maksudnya modul tu boleh dibawa sekali dengan kita. Yelah dia dah tak bagi kita ruang tu kan. Takut tercabar kan. Balik-balik ustaz dia, "Posh, ni tak ikut kaunseling ni kan." Kan? Marah dia. Okey, saya ingat masa dah okey, ini pendekatan ilaj dalam Islam Ini yang kita nak bawa. Ini prinsip kaunseling. Setiap masalah ada penyelesaiannya. Okey. Dan penutup kaunseling syar'i satu ikhtiar untuk membantu atau memberi jalan agar manusia dapat mengurus diri sendiri dari segi mental, emosi, perasaan, kerohanian dan tingkah laku. Manusia dapat berdikari dan tidak menyusahkan orang lain dengan permasalahannya, bahkan dapat menerima akhirat ke depan dan memberi kekuatan kepada dirinya. Ya, ingat ini untuk khulasan keseluruhan perbincangan kita lah. Jadi itu antara sedikit sebanyak pengenalan tentang kaunseling syar'i ini yang mana kita binanya atas matlamat untuk menghubungkan diri kita dan diri klien kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mereka itu lebih sempurna kehidupannya di dunia ini dan mencapai ganjaran yang terbaik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya fikir setakat itu dahulu yang dapat saya kongsikan pagi ini dengan petang ni. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.